Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال الله تعالى وأما من أوتي كتابه بشميله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم man tala umruhu wa hasuna amaluhu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan, yang dihormati Tuan Nazir kepada Masjid At-Taqwa Kelompang ini, yang dimuliakan Tuan Timbalan Nazir beserta dengan ahli jawatan kuasa beliau, Tuan Imam yang rasanya orang yang bertanggungjawab memanjangkan jemputan kepada saya ke Masjid At-Taqwa ini, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, anak-anak, teman-teman saya, dan tuan dan puan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, pagi ini macam pagi-pagi yang lain. Pagi ini dalam orang-orang, bagi kita orang Islam, adalah satu saat di mana Allah Subhanahu wa taala sangat hampir kepada kita. Bukan hampir fizikal ya, hampir secara spiritualnya. Allah sangat hampir kepada kita. Allah memperkenalkan doa-doa kita. Dan ada satu saat dalam subuh ini, saudara, mulai daripada jam 3 begitu sampailah sehingga azan pada subuh nanti, selepas isyraq nanti insya-Allah, ada satu saat manusia memohon ampun kepada Allah. Tidak ada tabir lagi, tidak ada tabir, tidak ada hijab. Doanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, bagi seorang muslim, cara mereka meraihkan pagi seperti ini ada caranya berbeza dengan non-muslim. Kalau kita tidak raihkan pagi ini dengan cara orang Islam, takut-takut nanti cara kita meraihkan pagi ini mengikut cara yang bukan Islam. Cara yang bukan Islam, mendengarkan azan yang begitu kuat. Saya tadi datang tuan-tuan dengan azan, jauh lagi dah dengar azan daripada masjid ini. Apa suara azan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Orang kafir, orang yang bukan Islam, dia tak tahu apa benda pun. Orang yang bukan Islam, dia tak faham apa benda pun. Orang bukan Islam, dia tak hayati apa benda pun. Orang bukan Islam, dia tak sahut apa benda pun. Orang bukan Islam, dia tak tahu signal apakah yang diraungkan pagi-pagi seluruh dunia. Ikut time zone masing-masing, tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alunan azan ini berputar seluruh dunia 24 jam. Berputar di dunia ini, seluruh dunia ini 24 jam, ikut time zone masing-masing. Saudara, selepas ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah azan akan didengar. Berpusing tuan-tuan, berpusing, azan akan didengar. Di India azan yang sama. Nun di Saudi azan yang sama. Nun di Afrika azan yang sama. Pagi ini ikut time zone masing-masing. Sebab itu azan ini tuan-tuan, azan is rotating according to time zone 24 hours a day. Pusing azan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Burung berkicauan tuan-tuan dan puan, sampai hari kiamat kita dengar bunyi burung.
Ikan-ikan yang melaung di laut sana, the whales, the blue whales, sekali-sekali dia naik ke udara begitu tuan-tuan, dia laung, suara dia satu dunia dengar, satu dunia laut dengar. Tapi itu tuan-tuan, lautan-lautan, seruan-seruan itu, dengungan-dengungan daripada binatang-binatang itu, yang berada dengan the lions, the tigers, the leopards, yang ada dalam hutan belantara itu, tidak didengar tuan-tuan. Suaranya habis di situ saja. Tapi azan didengar sebagai makhluk langit mendengar azan. Makhluk langit mendengar azan. Siapa makhluk langit? Siapa makhluk langit tuan-tuan? Siapa makhluk langit? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tadi muadzin mengazinkan Allahu akbar, Allahu akbar. Antara yang menjawab ialah malaikat di langit. Allahu akbar, Allahu akbar. Tuan-tuan bayangkan. Berapa bilangan malaikat? Tiap satu titik hujan satu malaikat, satu titik hujan satu malaikat, satu titik hujan satu malaikat. Siapa yang boleh kira malaikat? Siapa yang boleh kira titik hujan? Tuan pengurusi, Tuan Nazir, siapa yang boleh kira titik-titik hujan? Satu titik hujan satu malaikat. Satu malaikat itu tuan-tuan nampak, insya-Allah mendengarkan azan yang diazankan oleh muadzin. Yang kita sambut azan itu, malaikat menyebutkan Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Malaikat menyambut asyhadu an la ilaha illallah. Malaikat yang di langit tu, yang di langit. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat menyambut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. Malaikat kata apa? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Yang ini tuan-tuan tanya anak nanti. Bila muadzin menyebutkan as-salatu khairu minan naum, tanya anak kita. Saya yakin 6 orang anak di rumah tanyakan, bila azan, bila muadzin menyebutkan as-salatu khairu minan naum, macam mana jawapannya? Kalau ada anak 4 orang, kosong 4 orang yang boleh menjawab. Kok ayah dia pun tak boleh menjawab. Macam mana nak menjawab as-salatu khairu minan naum? Saddaqta wa barrirta ala dzalika minasyahidin. Saddaqta wa barrirta ala dzalika minasyahidin. Berapa orang yang boleh jawab? Tanya anak kita nanti, tonton balik. Hati, Ita, Ana, Lan. Kalau imam menyebutkan, muadzin menyebutkan, kita dengar pagi tadi. Kau tak datang ke masjid pagi tadi, tapi kau dengar kan, kau terus tidur kan. Macam mana kita nak menyambut seruan as-salatu khairun minan naum? Saya yakin tak boleh jawab. Saya yakin puan-puan tak boleh jawab, anak kita tak boleh jawab, menantu kita tak boleh jawab, jiran kita tak boleh jawab. Macam mana? Allahu akbar, Allahu akbar. Malaikat langit menyebutkan Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Malaikat langit menyebutkan la ilaha illallah. Dan kita sungguh-sungguh bersyukur, macam doa saya tadi. Sungguh-sungguh syukur kepada Allah. Sebab Allah ringankan kaki saya melangkah tu daripada Kuala Lumpur ni, tuan-tuan. Malam tadi saya kuliah maghrib di Masjid Al-Abidin. Masjid Al-Abidin di Ulu Bernam. Saya jarang sangat, mungkin tak pernah pergi Ulu Bernam. Malam tadi catat satu sejarah. Saya bukan tengok sungai Ulu Bernam, itu sejarah tak cantik sangat. Saya bukan tengok durian yang belum berbuah lagi di Ulu Bernam, itu pun tak cantik sangat. Saya tak tengok bukit hijau-hijauan di Ulu Bernam, itu pun tak cantik sangat. Saya tak tengok pembangunan di Ulu Bernam, itu pun tak cantik sangat. Tapi yang cantiknya, saya datang daripada Kuala Lumpur terus ke rumah Allah Subhanahu wa taala, namanya Masjid Al-Abidin di Ulu Bernam. Itu yang cantik. Dan pagi ini tuan-tuan, yang cantiknya pagi ini, bukan saya nikmati udara tempat saya tadi di homestay saya tadi, bukan saya nikmati perjalanan pagi ini dengan udara di Ulu Selangor ini, dengan udara di Bernam ini, yang saya rasa udaranya jauh bersih daripada tempat saya di Taman Tun Dr. Ismail di Kuala Lumpur di sana. Bukan itu. Tapi pagi ini kereta saya meluncur pergi pula ke Kelompang. Bukan Kelompang pergi minum-minum dekat sini, pergi makan-makan di sini, pergi jumpa orang kat sini, pergi gelak ketawa dekat sini.
Tapi Allah takdirkan saya masuk ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya Masjid At-Taqwa Kalumpang. Ini semualah dilorongkan Allah Subhanahu Wa Taala. Susahkah bagi Allah? Pagi-pagi ni tuan-tuan dan puan, nak meletakkan saya pakai baju tuan-tuan, jogging suit saya, pusing ke rumah saya, pusing. Hari ni paling tidaknya 6 km berpusing. Atau naik basikal hari ni tuan-tuan, 25 km pagi ni. Tak susah bagi Allah. Tapi Allah pusingkan Hasan Ali bersama isteri ni, Hasan bersama dengan teman saya ni, datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, mengimamkan solat pagi tadi tuan-tuan, sebentar tadi, dan memberikan kuliah. Saudara, adakah lebih cantik daripada ini? Tuan-tuan bagi tahu saya, adakah perbuatan kita yang didorong oleh Allah lebih cantik daripada ini, lebih hebat daripada ini? Berapa banyak yang masih tidur? Tak percaya, let's go back to our respective home. Let's see our children. Have they waken up? Or are they still in sleep? Kita tengok anak kita, menantu kita tak bangun lagi ni. Anak perempuan kita tak bangun lagi. Bukan hari ni, bukan pagi ni. Pagi semalam super, minggu semalam super, bulan semalam super, tuan-tuan dan puan. Hari minggu ni, kajian menunjukkan paling banyak orang meninggalkan solat ialah hari Sabtu dan hari Minggu. Kajian menunjukkan kebanyakan orang meninggalkan solat subuh pada hari Sabtu dan hari Minggu. Hari inilah. Macam mana? Makin cuti makin tinggal sembahyang, makin cuti makin tak bangun, makin cuti makin tak ada kekuatan nak bangun, makin cuti makin direhatkan, tapi tak ada kekuatan dalam kerehatan itu untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, yang datang ni lah, yang datang ni, average umur ni dah kata 65 tahun. Tadi ada 88 tahun tuan ni, 88 tahun tuan-tuan. Lagi 2 tahun ni 90 tahun ni. Bayang tuan-tuan, 88 tahun tadi, dia salam saya tadi. Lepas dia duduk atas kursi, dia solat, datang kemari tuan-tuan. 88 tahun. 88 tahun tuan-tuan dan puan, biasanya kaki dah tak berapa kuat, tangan dah tak berapa kuat, pandangan dah kelam, pendengaran tak berapa sedap lagi dah. Tuan-tuan organ-organ tidak berfungsi sebagaimana yang sepatutnya tuan-tuan. Darah tidak mengalir sebagaimana orang muda tuan-tuan dan puan. Degup jantungnya tidak sebagaimana orang muda, heart rate-nya tak sebagaimana orang muda. Tapi Allah izinkan dia. Berapa orang yang umur macam dia? Kalau ada yang hidup tuan-tuan, yang hidup yang macam dia tu, macam tuan ni, macam tuan ni, dia tak sedap macam tuan ni. Ada orang umur 70 tahun tuan-tuan main najis dah main najis dah. Ada orang umur 65 tahun, dementia dah. Dementia dia tak ingat tuan-tuan. Kita datang rumah dia, tuan-tuan, kejap-kejap dia tanya kita, bila datang? Kejap-kejap dia tanya lagi, bila datang? Kejap-kejap tanya, bila datang? Ni dementia. Isteri kita ada kat situ. Dia tanya lagi, kau datang bawa timah tak? Kau datang bawa timah tak? Dia tanya anak dia, kau datang bawa timah tak? Padahal timah dah bersalam 2 kali dengan dia dah. Ini dementia. Saudara, ketika itu baru nak datang masjid. Tuan-tuan, kita dah kena stroke, sama ada mild stroke ke heavy stroke, baru nak datang masjid. Dah kena heart attack, baru nak datang masjid. Dah kena gawat kiri kanan kaki, baru nak datang masjid. Saudara, dah tak boleh keluar suara tuan-tuan. Kerongkong kita ada masalah, tak boleh keluar suara, baru nak datang masjid. Kepala bila berdiri tuan-tuan, berpusing dunia ini, baru nak datang masjid. Tuan-tuan fikir, tuan-tuan cuba fikir ni. Badan kita dah bau mayat tuan-tuan, bau mayat dah badan kita, baru nak datang masjid. Ada ulama kata orang nak mati dekat ni, badan dah bau mayat tuan-tuan dan puan. Badan dah macam berbau mayat dah, signalnya. Baru nak datang masjid. Sebab itu saya bacakan tadi, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Pagi apa yang kita dengar bacaan ni? Pagi apa? Pagi Jumaat. Surah apa? InsyaAllah. Surah apa tuan? Surah As-Sajdah. Apa artinya? Artinya orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tak bangun subuh, yang tak datang masjid, jiran masjid yang tak datang masjid dengan azan tak datang masjid,
makin tarik selimut, makin layan mimpi di pagi ini. Orang ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan menundukkan kepalanya, hina dina menundukkan kepalanya. Ayat tu sambil mereka mengatakan, Rabbana absarna, aku dah lihat wahai Allah. Tempatnya kat mana tuan-tuan? Orang ini melafazkan kalimat ini yang disebut dalam surah Sajdah tu. Tempatnya di padang mahsyar. Tempatnya di mana? Di padang mahsyar. The setting is at the padang mahsyar. Tempat di padang mahsyar, venue padang mahsyar. Apa yang ada di padang mahsyar? Kita lihat manusia. Ada manusia yang peluhnya sampai buku lali. Pasal apa peluh? Apa peluh banyak? Pasal apa? Matahari berapa jengkal daripada kepala? Matahari sejengkal daripada kepala. Nak percaya pun rukun iman, tak nak percaya pun rukun iman. Wajib percaya. Rukun iman, percaya kepada akhirat adalah rukun iman. Saudara saintis macam mana pun kalau ragu-ragu, saudara termasuk manusia yang ingkar dan kufur kepada Allah. Saudara belajar tinggi macam mana pun, saudara mempunyai reasoning masing-masing tuan-tuan, saudara belajar ilmu rationality, tapi saudara-saudara, you are subject to iman. Your work subject to iman, your deed subject to iman, your word subject to iman, your utterances subject to iman. Saudara-saudara, aku dah tengok dah. Wana absarna wa sami'na, aku dengar jeritan-jeritan manusia di padang mahsyar. Antara yang menjerit itu ialah isteri kita tuan-tuan. Abang. Aku kat sini abang, aku kat sini. Suara tu sangat familiar kepada kita. Semua akan berada di padang mahsyar. Sebab itu bumi sudah tidak ada tuan-tuan. Kelompang sudah tidak ada, Ulu Selangor sudah tidak ada, Ulu Benam sudah tidak ada, Selangor sudah tidak ada, Malaysia sudah tidak ada, Asia sudah tidak ada. Bumi ini sudah dilayangkan seperti bulu-bulu hari ayam. You know bulu hari ayam terbang di angkasa. Begitulah bumi nanti waktu bumi ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi dah tak ada. Manusia yang ada di alam barzah semuanya sudah bangun. Dan mereka dikerahkan untuk menuju kepada mahsyar. Di padang mahsyar tuan-tuan, orang ini bercakap ni, Rabbana absarna, kamu dah lihat, wa sami'na, aku dah dengar. Salah satu jeritan yang aku dengar ialah jeritan daripada isteri aku. Apa dia kata? Wahai malaikat, itu suami aku. Aku dah kahwin dengan dia 37 tahun, tapi dia tak pernah didik agama dengan aku. Dia tak pernah baca Quran dengan aku. Dia tak pernah semak bacaan Al-Quran aku. Dia tak tahu aku boleh tak boleh baca Fatihah. Dia tak tahu. Saya nak tanya suami-suami kat sini, bila semak bacaan Fatihah isteri? Bila? Saudara, kalau isteri kita tak boleh baca Fatihah, selagi dia kahwin dengan kita dekat 40 tahun kahwin, dia tak boleh baca Fatihah, Allah tak tanya mufti negeri Selangor. Allah tak tanya qadi di negeri Selangor. Allah tak tanya qadi daripada Ulu Selangor ni. Allah tanya mufti dalam rumah itu. Siapa mufti dalam rumah itu? Suami-suami mufti dalam rumah. Saya nak tanya, how sure are you, wahai para suami kat sini, your wife can recite Al-Fatihah correctly? Berapa ramai yang tahu isteri kita boleh baca Fatihah betul tak betul ni? Itulah dalam hal Al-Quran ni ada namanya tasmi'. Ustaz tadi, kita punya imam ni, ada madrasah. Saya nak pergi ke madrasah pukul 10 nanti tuan-tuan. Tuan-tuan datanglah. Saya rasa dibuka kepada publik pukul 10 ni. Kuliah Duha pukul 10 di madrasah tuan imam kita ni. Apa nama madrasah ni? Raudatul Arifin. Raudatul Arifin. Berapa jauh daripada sini tuan? 1 kilo. 1 kilo aja. 1 kilo tuan-tuan bawa anak-anak kita hari ni. Tuan-tuan paksa menantu-menantu kita ni dengar sikit pukul 10 nanti. Kalau ada menantu-menantu kita, anak-anak kita datang, orang muda datang, syarahan saya sebahagiannya saya akan tumpukan kepada orang muda yang beriman.
siapa dia orang muda yang beriman. Kalau tidak, tuan-tuan, kalau you tak gunakan you punya kuasa pagi ni, kuasa-kuasa yang ada sebagai seorang ayah atau ayah mertua, kuasa yang ada sebagai seorang suami, tak dapat kerahkan isteri dan anak-anak hadir di madrasah Raudatul Arifin ini, tuan-tuan akan bertanggungjawab. Saya dah bagi tahu dalam WhatsApp group, sudah ada bagi tahu, e-poster sudah dibuat. Tak datang juga. Saudara, takut nanti tuan-tuan ni, azan tak dengar, tak datang, qamat lagi tak dengar, tak datang, tak kenal masjid, tak kenal imam, tak kenal bilal, tak kenal pengurusi, tak kenal nazir, tak kenal timbalan nazir. Hati tak condong kepada masjid, hati tak condong kepada kebesaran Allah. Kita takut. Apa kita takut? Takut hati kita digambarkan dalam ayat-ayat awal suratul Baqarah. Apa bunyinya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka berpenyakit, Allah tambah lagi penyakit kepada hati yang sedia berpenyakit. Bukan penyakit hati, bukan liver cancer, bukan. Penyakitnya ialah penyakit apa, tuan-tuan? Penyakitnya ialah penyakit tidak ada ruang iman dalam hati kita. Tidak ada ruang iman dalam hati anak-anak kita. Tidak ada ruang iman dalam hati jiran tetangga masjid ini yang tidak dapat datang. Walaupun mereka sebenarnya naik kereta datang ke masjid ini tak sampai 3 minit, tak sampai 5 minit. Rumah yang paling dekat dengan masjid ini berapa minit? Rumah yang paling dekat dengan masjid, saya tak nampak pasal saya datang ni malam. Orang yang paling dekat seberang jalan. Kalau jalan kaki 2 minit sampai. Seberang jalan, tuan-tuan, seberang jalan. Tak cari mai kita banci rumah-rumah yang seberang jalan ni. Berapa orang yang datang meraihkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'ala salah, hayya 'alal falah. Kalau saya daripada Kuala Lumpur boleh datang, jauhnya daripada Kuala Lumpur tu pergi Ulu Bernam tu macam pergi Melaka sampai air keruh, tuan-tuan nampak ni. Jauh rupanya, 1 jam setengah. Kalau saya boleh datang, kalau saya boleh jaga pagi ni, saudara yang duduk dalam 2 minit, 3 minit perjalanan daripada rumah tak dapat datang, nak jawab apa di hadapan Allah? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Macam mana nak jawab Allah? Menantu kita yang tak datang ni, macam mana mereka nak jawab di hadapan Allah? Anak kita yang tak datang, macam mana nak jawab di hadapan Allah? Suami kita tak datang, macam mana nak jawab di hadapan Allah? Saudara, saya tak tahulah macam mana manusia ni kita tengok ni. Satu yang pelik, yang pelik betul-betul ya. I don't know, saya tak nampak yang bahagian wanita di sana. Tunjukkan saya yang dalam majlis ini, dalam majlis yang sebelum ini, majlis yang sebelum ini dan sebelum ini, tunjuk saya anak-anak kita yang berumur 13 sampai 20 tahun. Tunjuk, tuan-tuan, tunjukkan saya. Perempuan, tunjukkan saya anak yang berumur 13 sampai 20 tahun hadir dalam majlis ini. Tunjukkan saya. Inilah tragedi. I tell you, this is a tragedy. Ini tragedi, tuan-tuan. Satu tragedi ni. Anak tak ada ni. Macam mana anak tak datang masjid? Anak semayang ke tak semayang? Macam mana kita boleh makan bersama dengan dia pagi ini, tuan-tuan? Makan nasi lemak bersama. Pergi pula lagi cari kedai, tuan-tuan, makan tosir sama, makan roti canai sama, makan martabak sama. Pagi ni. Macam mana? Macam mana sebagai seorang ayah kita tak sebut langsung? Engkau tak bangun pagi ni dengan muka yang agak marah sikit, tuan-tuan. Kenapa engkau tak bangun pagi ni? Hasan Ali datang daripada Kuala Lumpur, engkau tahu, 1 jam setengah bawa kereta. Dia boleh datang. Umur dia 76 tahun, tuan-tuan. Saya 76 tahun. Dia boleh datang. Engkau umur 17 tahun tak boleh datang. Menantu aku, engkau ni 31 tahun, kau tak boleh datang. Tuan-tuan, serius ni, tuan-tuan, sangat serius ni. Sebab itu, tuan-tuan dan puan ni, saya haraplah, tuan-tuan ni, saya harap sangatlah Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita kena bina anak-anak kita ni, tuan-tuan.
Tadi walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim min rabbihim ramana absarna wa sami'na farjana na'mal salih inna muqinun. Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kufur kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bertemu dengan Allah dalam keadaan menundukkan kepalanya hina-hina, dan mereka menyebutkan, aku dah lihat, aku dah dengar dah jeritan-jeritan manusia yang berada nun di padang mahsyar. Farji'na, aku dah lihat semua ni, aku takut sebab aku tak ada catatan ibadah aku di pagi ini. Misalnya pada pagi Ahad ini 5 hari bulan ni, aku tak ada di masjid. Bukan 5 hari bulan hari ni saja, minggu lepas aku tak ada, bulan lepas aku tak ada, maghrib pun aku tak ada, isyak pun aku tak ada. Dalam catatan malaikat aku, engkau tak pernah datang ke masjid kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat kau datang di belakang-belakang, kau datang di belakang-belakang. Khatib Jumaat baru ni saya jadi khatib, tuan-tuan, di satu bangunan yang paling besar di Malaysia, bangunan komplek KWSP. Nun, dia namanya dia bangunan Kawasa tadi kat sana. Headquarters yang baru KWSP, tuan-tuan. Surau ni besar ni, tuan-tuan. Surau dia besar ni. Ini surau dia. Saya semalam bagi hari Jumaat bagi tazkirah, bagi khutbah dan mengimamkan solat di surau KWSP, headquarters KWSP yang baru. Saudara, kita naik khutbah ni atas mimbar ni, nampak semua kita punya hadirin yang hadir. Yang main telefon pun ramai, tuan-tuan ni. Dan dalam khutbah tu dia sebut tuan-tuan, dia sebut peringkat awal tu khatib sebut, berdengarlah dengan teliti, jangan main telefon. Sebut dalam khutbah, sebut tu. Macam mana, tuan-tuan? Dah lah tak datang masjid, sekali-sekali datang hari Jumaat pun duduk di belakang. Tuan-tuan, khatib membaca khutbah, dia membaca, tuan-tuan, dia scroll telefon dia. Tuan-tuan nak tahu ya, satu hari cerita dia, bila Nabi baca khutbah, seorang sahabat melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, waktu engkau membaca khutbah tadi, memberi khutbah, Nabi tak baca, waktu engkau memberi khutbah tadi, aku lihat seorang sahabat main tangannya pegang-pegang batu, pebbles, the small pebbles. Batu-batu kan diorang mana ada kapet, tuan-tuan? Mana ada kapet? Atas pasir ada batu, kat situ itulah masjid diorang. Jadi sahabat tu pegang batu, ambil batu, the small pebbles kan? Batu kecil-kecil tu pegang gitu. Dilaporkan kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Kamu pegang batu itu, tangan kamu memainkan batu-batu itu, kamu telah lara, doa kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu batu, tak cakap apa pun, pegang batu. Bayang scroll telefon. Bayang apa yang diingatkan oleh tuan-tuan, oleh Bilal, ingatkan kita. Perkata diam, cakap diam. Sahabat-sahabat tu tengah bercakap, kita cakap diam. Perkataan diam, kita tegur diam itu pun membatalkan pahala Jumaat kita. Oh, Muslimat tak pergi sembahyang Jumaat kan tak tahu ni. Tuan, bila khatib mula membaca khutbah, satu orang bercakap, satu orang menegur. Diam. Dia angkat tangan macam ni, diam. Yang menegur perkataan, menyebutkan satu perkataan diam, itu pun sudah membatalkan fadilat Jumaat. Saudara, apalagi yang tidur. Berapa ramai yang tidur, tuan? Tengah baca khutbah apa yang tidur? Tengok, cuma tengok sendiri saja. Kadang-kadang ada yang menegur, tuan-tuan, sampai meleleh air liur, tuan-tuan, menegur. Tidaklah disalahkan dia, sebab yang khatib pun, khatib jenis-jenis membaca cara mendengkur. Ramai tu khatib baca, minta maaf lah saya sebutkan. Saya pernah jaga ni, tuan-tuan dan puan ni, hampir 5 tahun saya jaga. Saya dulu exco yang jaga agama, exco yang jaga infrastruktur. Jadi saya tahu, rasanya saya masa jadi exco saya datang ke masjid ni, mungkin 18 tahun yang lalu juga. Saudara yang saya muliakan sekalian, izinkan aku dalam maksud farji'na, aku nak pulang semula ke Kelompang ni, aku nak pulang, wahai Allah. Tempatnya di mana? Di padang mahsyar.
Dia tengok orang, dia jerit orang, dia tengok. Tuan-tuan, orang bercakap dia tengok, orang menjerit dia tengok. Dan dia tengok semuanya. Yang menjerit tu antaranya isterinya menjerit, panggil dia, tuan-tuan dan puan. Maka dengan menyesal, farji'na, pulang aku semula ke Kelompang. Nak pulang ke Kelompang macam mana? Kelompang dah tak ada dah. Ulu Selangor dah tak ada, Selangor dah tak ada. Dah kiamat dah. Semua orang berada di padang mahsyar. Semua berada di padang mahsyar. Nabi-nabi dan rasul-rasul berada di padang mahsyar. Dengan kaum-kaum, dengan umat-umat masing-masing berada di padang mahsyar. Pasal apa? Ada malaikat tanya dia, pasal apa kau nak balik semula ke Kelompang tu? Pasal apa? Nak amal salihah. Aku nak buat amal salih. Kita cuba bayangkan. Ketika itu, tuan-tuan, ketika itu baru nak buat amal salih. Dulu arwah Ismail Kamus datang berapa kali ke masjid ini? Tak ada. Sikit pun dia tak ambil perhatian. Saya fikir Mufti Selangor dulu yang sama-sama Forum Perdana Ehwal Islam, Datuk Ishak baru pun pernah datang sini agak. Tak ada. Panggillah selebriti Ustaz Kazim Alias. Tak ada lah. Tapi dengan penyesalan tu aku nak balik semula ke Kelompang. Nak buat apa? Nak amal solehah. Aku nak melakukan amal soleh. Inna muqinun. Sekarang aku baru yakin. Baru yakin. Dekat dunia tak yakin. Sampai Allah beri umur 88 tahun. Tak yakin. Ramai orang umur 80 tahun tak pergi masjid. 90 tahun pun tak pergi masjid. Tak semayang pun. Ya. Tuan-tuan tengok di kawasan-kawasan, saya tak sebut kawasan mana lah. Waktu maghrib, tuan-tuan dan puan, saya lalu waktu maghrib dengan kawan-kawan. Kita keluar 3 hari dengan kawan-kawan. Waktu maghrib, azan diazankan di kedai-kedai kopi. Orang tua-tua main dam, tuan-tuan, main dam kedai kopi. Main dam, tuan-tuan. Tak pergi masjid, main dam. Macam mana? Saya tengok, ya Allah. Main dam orang tua umur 70 main dam. Apa nak jadi? Cucu lalu tengok datuk main dam. Menantu lalu tengok bapa petua main dam. Waktu maghrib. Ada tak orang tu di Kelompang ni? Seperti itu? Ada. Sebab itu saudara, tempat menyuci semua ni, tempat menyuci ni semua ni bukan hospital HUKM, bukan hospital HKL, bukan. Sini hospital kat mana? Kuala Kubu Kuala Kubu. Bukan hospital Kuala Kubu, bukan hospital yang mahal macam Glen Eagle selamanya kat Jalan Ampang tu, bukan. Di mana tempat menyucinya? Tempat menyucinya tuan-tuan mudah saja. Dalam karya kita, dalam kampung kita ada tempat menyucinya. Antaranya Masjid At-Taqwa Kelompang. Itulah tempat menyucinya. Tak ada tempat lain dah. Tak ada tempat lain. Puan-puan dah tak ada tempat lain. Tak payah. Tak payah pergi universiti sana, universiti sini cari untuk tempat menyucikan. Untuk menjawab soalan-soalan di padang mahsyar nanti. Tak ada tempat yang lain. Masjid ni. Rumah Allah. Macam doa saya tadi. Rumah Allah. Saudara yang sekalian, saya haraplah tuan-tuan, kita akan mati. Malam tadi di surau, di Masjid Al-Abidin, mereka nak cerita macam mana nak mati dalam husnul khatimah. Itu tajuk malam tadi. Mati dalam husnul khatimah. Itu tajuk yang beri kepada saya. Dan saya tak bercadang nak ulang tajuk itu. Tapi tuan-tuan, pagi ni sikit lagi saya nak cerita tentang penyesalan di dalam hidup ni. Sesal dalam hidup. Dan saya baca ayat tadi tuan-tuan dan puan ni tentang penyesalan kita ni dalam hidup ini. Penyesalannya tuan-tuan dan puan, saya nak sebutkan 2 perkara saja. Apa yang kita akan tinggalkan? Soalannya, apa yang kita akan tinggalkan bila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu soalannya.
Apa yang kita akan tinggalkan bila saya dan tuan-tuan dijemput oleh Allah untuk bertemu dengan Allah, meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya? Apa yang kita nak tinggalkan sebagai seorang Muslim? Apa yang kita nak tinggalkan? Saudara-saudara, hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, mati seseorang itu, hartanya akan hantar sampai ke liang kubur, keretanya akan hantar sampai ke permukaan kubur, pangkatnya akan menghantar sampai ke kuburan kubur, kedudukannya, kehebatannya akan menghantar sampai ke kubur, popularitinya akan menghantar sampai dia ke kubur, isterinya akan menghantar sampai dia ke kubur. Tapi isteri tak pergilah, sebab isteri dah iddah, dah mula dah. Tuan-tuan, ini pun satu benda lah tuan-tuan, saya tengok ya. Ada lagi bila suami meninggal, isteri datang ke kubur. Tak boleh. Iddah sudah bermula, dia tak boleh datang. Tuan-tuan bagi tahulah, nak sangat datang, menangis-nangis. Jadi bagi tahu tuan-tuan, imam bagi tahu, kakak tak boleh, kakak tak boleh. Tak nak, aku nak pergi juga, Itu suami aku. Bukan suami kau, itu suami aku. Ini orang jahil tuan-tuan, ini orang jahil. Saudara-saudara, saya nak sebutkan semuanya hantar sampai ke kubur. Anak bongsu yang disayanginya, waktu kecil sampai umur 6 tahun masih diciumnya lagi, ditimangnya lagi, hantar sampai kubur. Tapi bila sudah dikebumikan, bila sudah talqin dibacakan, semuanya balik. Semuanya balik. Kawan dia balik, bini dia balik, anak dia balik, menantu dia balik, kawan sahabat dia balik, kawan sekerja dia balik, kawan sekampung dia balik, kawan sekelompang dia balik. Semua balik. Yang mengikuti jenazah yang sedang berada dalam kubur itu, yang sedang didatangi oleh malaikat maut Munkar dan Nakir. Apa yang mengikutinya? 3 perkara. Apa yang mengikutinya tuan-tuan? 3 perkara. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu ta'amaluhu ila min thalatha, min sadaqatin jariyah wa ilmin yantafa'u bih wa walidin salihin yad'u lahu." Dan ikut dia 3 perkara. Tahu tahu? Yang pertama apa? Yang pertama apa tuan-tuan? 3 perkara yang ikut mayat ni. Amal jariyah. Amal jariyah. Saya nak tanya tuan-tuan, ambil semalam, yesterday ambil semalam, daripada bangun pagi sampai tidur balik malam, apa amal jariah yang tuan-tuan buat? Tuan-tuan bagi tahu saya, apa amal jariahnya? Tuan-tuan bantu orang miskin semalam? Tuan-tuan jumpa anak yatim semalam? Tuan-tuan usap-usap rambut anak yatim semalam? Tuan-tuan bercakap dengan neighbor semalam tentang kebesaran Allah? Tuan-tuan pelawa neighbor datang ke masjid? Ini amal saleh ni. Tuan-tuan pegang tangan mak kita naik tangga semalam tu untuk masuk ke rumah tu. Mak sakit lutut, kita pegang tangan dia. Kita ambil tangan kaki dia, kita gugurkan selipar dia. Tangan kita gugurkan selipar dia. Tuan-tuan buat? Masa makan dengan mak dan ayah, muliakan mak. Pinggan yang cantik mak, nasi yang cantik mak, nasi tambah yang cantik mak, lauk yang cantik mak, semuanya mak. Kita buat. Amal salih lagi, kita didik isteri kita semalam, kita kumpulkan semalam hari Sabtu semua anak kita, kebetulannya balik ke rumah kita, cucu ada, anak kita, kita cerita Islam. Masa makan kita cerita Islam, makan minum kita cerita Islam. 2 malam anak menantu kita berada di rumah tuan-tuan, petang ni dia balik semula ke Kuala Lumpur, ke mana-mana tempat yang lain. Kita cerita Islam, kita mesyuarat tentang Islam. Kalau jawabnya tidak, mana amal jariahnya? Saudara, tuan-tuan pergi tak semalam tu? Pergi surau, tengok surau yang belum siap lagi. Dah 6 tahun surau tu tak siap lagi tuan-tuan dan puan. Sebab duit tak cukup. Ada tuan-tuan bagi RM1. Amal saleh lagi. Berapa orang semalam tuan-tuan dan puan dengan sendiri dia, tidak bersama imam, menyebutkan doa untuk teman-teman di Palestin, atau melayangkan sikit bantuan kepada teman di Palestin. Kita buat tak? Semalam ini cerita semalam ni. Saudara,
Saya haraplah tuan-tuan, yang bersama dengan mayat ialah amal jariah, wakaf. Nanti saya nak cerita tuan-tuan lepas ni, dalam 2-3 minit sebelum akhir, saya nak cerita tentang apa yang sedang dibangunkan, namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah, satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di Negeri Pahang, satu-satunya di Selangor, tak ada lagi ni. Kita buat Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kita terangkan sebentar nanti. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan, yang mengikuti mayat, tuan-tuan, dalam alam barzah, di dalam kubur ni, yang bersama dengannya, yang sama dengan kain-kain kafannya, yang bersama dengan kapur barusnya, yang sama dengan apa-apa juga tuan-tuan, yang kita pesankan bersama dengan mayat, yang masuk dalam kubur, dikebumikan. Apa yang kedua yang ikut dia? Ilmu yang dimanfaatkan. Saya nak tanya, puan-puan, saya nak tanya, ambil semalam, kemarin, daripada bangun tidur sampai tidur balik, apa ilmu yang suami kita bagi? Satu ilmu, satu patah ilmu, satu baris ilmu agama. Apa dia? Perempuan tak payah jawab dalam hati saja. Was there any impartations of knowledge yesterday by our respective husband? Ilmu something that relate to religion. Ada tak semalam? Kalau tak ada, la haula wala quwata illa billah. Macam mana? Kita dengar daripada khutbah ni. Saya nak tanya perempuan tak datang sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tu tuan-tuan fardu ain untuk laki-laki. Perempuan tak perlu. Saya nak tanya perempuan, berapa orang suami yang cerita intipati khutbah, bila makan tengah hari balik daripada sembahyang Jumaat, cerita pada isteri, cerita pada anak-anak, intipati khutbah, intipati. Saya nak tanya ni, berapa orang daripada tuan balik cerita dengan isteri, dengan anak-anak masa makan, kalau belum makan lagi sebelum Jumaat, cerita tentang intipati khutbah. Khutbah yang saya baca semalam tuan-tuan di Negeri Selangor ni, tajuknya adalah tentang integriti, betul tak? Saya baca semalam khutbah. So, kita bagi tak tahu isteri kita. Saudara dah 30 tahun dengan khutbah, 40 tahun dengan khutbah, punya banyak ilmu. Seminggu sekali khutbah, semua sekali dalam setengah jam. Punya banyak tuan-tuan, seminggu setengah jam tuan-tuan, bayangkan. 1 bulan tuan-tuan 2 jam. 1 bulan 2 jam. Mendengar khutbah ilmu 2 jam. Tapi ada tak kita sampaikan sebaris kepada isteri kita? Tajuk ni tuan-tuan, orang yang mencipta khutbah ni, yang menulis khutbah ni, masa saya di Jais dulu, saya jaga masjid dulu, dipilih khas ni. Ustaz-ustaz yang buat ni dipilih khas. Tengok ilmunya, tengok Qurannya, tengok hadisnya, tengok cara hidupnya, tengok amalnya, tengok akhlaknya, baru dia boleh layak untuk menulis khutbah. Masa saya jadi exco agama dulu, bukan senang-senang. Itu pun tuan-tuan, itu pun tuan-tuan tak mampu nak sampaikan kepada isteri anak kita inti khutbah setiap minggu tu. Pertama tadi, yang mengikuti mayat tadi, apa dia? Amal jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, wa waladin salihun yad'u lah, doa anak yang salih, anak yang salihah. Saya nak tanya perempuan lagi, saya tanya perempuan. Saudara, bila perempuan mati besok, perempuan dalam kubur, tuan-tuan pun dalam kubur, anak yang mana akan berdoa setiap kali sembahyang waktu dia berdoa? Sebut nama ibunya, sebut nama ayahnya. Minta ibu dan ayah yang berada di dalam barzah damai di alam barzah, damai di alam barzah. Anak yang tak datang masjid nak doa, anak yang sembahyang tuan-tuan tapi tidak pernah mengikut satu program namanya tahsin solat. Minggu lepas hari Ahad tuan-tuan, minggu lepas hari Ahad, di Bandar Tun Hussein On, berhimpunlah dalam 250 orang wanita-wanita. Umur average dalam 40-50 tahun. Bandar Tun Hussein On, Jalan Cerasan. Masjid besar tuan-tuan, masjid besar.
Cerita tahsin solat. Dia suruh saya bagi cerita tahsin. Tahsin solat maknanya memperbaiki solat, memperelok solat. Saudara, habis tu sebagai daripada ibu-ibu yang datang tu bagi tahu saya, apa yang doktor kata tu kena betul kepada batang hidung saya. Pertama, tak pernah ada orang semak bacaan Fatihah saya. Tak pernah. Ustaz tak pernah semak, imam tak pernah semak, Bilal tak pernah semak, suami saya tak pernah semak, menantu saya ustaz pun tak pernah semak bacaan Fatihah saya. Macam mana? How sure are you that our respective wives can recite Al-Quran correctly, in particular Fatihah? Sebab Fatihah ini syarat sah dan rukun kepada salat. Rukun 13 rukun, salah satunya baca Fatihah. Mesti baca. Dan mesti baca dengan betul. Minta maaf saya sebut, saya ulang banyak kali ni. Minta maaf kepada teman-tuan. Ini rakaman tuan, TikTok dengan Facebook saya ni live ni. TikTok dengan Facebook live sekarang ni tuan-tuan. Semalam saya sebut, banyak kali saya ulang. Tapi ini masjid yang berlainan ni. Isteri saya selalu kata jangan ulang, apa amal saya kali ulang tu banyak sekali kali ulang. Tapi kena ulang pasal masjid yang lain, audiens yang lain. Kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin, tuan imam, betul ke bacaan itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti tak betul. Bukan ha, alham. Bukan alamin, itu alif, itu hamzah. Ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ain. Ar-rah. Bukan ar-rah. Rahim. Bukan rahim. Bukan iyaka, tak betul. Iyaka, ya tu syadda. Iyaka na'budu, bukan na'budu. Na'budu bukan na'budu. Na'budu tak betul. Wa iyaka nasta'in. Nasta'in tak betul. Hujungnya man'arid li sukun namanya. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ihdinas siratal mustaqim tak betul. Waladdallin. Dad. Bukan walada, bukan. 6 harakat ujungnya. Minta maaf lah tuan, saya bukan nak mengajar tajwid ni. Minta maaf, saya minta maaf. Tapi inilah dia. Kita cikgu boleh mengajar murid, diploma pun ada, diploma perguruan pun ada, degree pun ada, tapi Fatihah tak boleh baca betul. Macam mana cikgu apa ni? Kita guru besar, ada guru besar sini kan? Pengetua ada sini? Ada? Ada? Tuan pengetua. Pengetua tuan-tuan. Sekolah grade A, 1000 orang murid, pengetua. Macam mana jadi pengetua? Fatihah pun tak lulus. Saudara. Tapi kita anggap mudah tuan-tuan. Pasal apa? Kita tak ada ilmu. Kita jahil. Minta maaf. Saya menggunakan perkataan jahil ini bukan kepada tuan-tuan dan puan yang mendengar ini. Bukan. Jahil. Jahil tak boleh masuk syurga. Jahil tak boleh aman nanti di alam kubur. Orang jahil. Jahil daripada 2 ilmu tuan-tuan dan puan. Apa jahilnya? Ilmu ni ada 2. Malam tadi pun saya sebut dekat Masjid Al-Abidin. Satu namanya ilmu akli. Satu namanya ilmu akli. Satu lagi ilmu apa tuan-tuan? Satu lagi. Dia 2. Akli, satu lagi ayat. Satu lagi apa? Perempuan, apa lagi satu lagi? Naqli. Akli ilmu duniawi. Naqli ilmu ukhrawi. Saudara, saya nak bagi tahu,
teman-teman yang doktor ke nurse kat sini. Kita ada MBBS. Masuk houseman 6 tahun agaknya. Besok kita mati bertemu dengan malaikat, bertemu dengan muka nakir. Tuan-tuan akan bertemu dengan nakir. Saya bertemu dengan muka nakir untuk menjawab soalan kubur. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Soalan yang pertama nanti tuan-tuan, soalan yang pertama akan ditanyakan kepada kita. Tak kisahlah ada PhD ke, ada Masters ke, ada MBBS ke, ada MBA ke, ada apa pun. Soalan yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Saya ada PhD dalam Urban Science, Masters Urban Science, PhD Urban Science. Dua-dua daripada Amerika Syarikat. Degree saya, PhD saya tu tak boleh jawab soalan muka nakir ni. Sebab degree saya tu degree akli namanya, akli. Degree saya Masters PhD tu adalah degree akli, degree ilmu dunia. Yang boleh menjawab soalan daripada malaikat muka nakir tu tuan-tuan dan puan, ada satu jurusan lagi namanya nakli, ilmu ukhrawi, ilmu akhirat. Apa dia ilmu akhirat? Cabangnya 3. 1 akidah, 2 syariah, nombor 3 akhlak. Aqidah, syariah, akhlak. Dan tuan-tuan dan puan, bila ditanyakan man rabbuka, siapa Tuhan kamu, spesifik, itu menjawabnya ialah dengan ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu mengesahkan Allah, ilmu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, berapa orang yang pernah mengikuti nama tuan-tuan, berapa namanya program-program daripada pukul 8.30 sampai pukul 5.30 petang. Nama programnya ialah Asas Ilmu Aqidah. Asas Ilmu Aqidah. Kalau tak ada, macam mana nak jawab soalan muka nakir? Bagi tahu saya, macam mana nak jawab? Ilmu kita punya geologi tak boleh jawab. Ilmu engineering tak boleh jawab. Ilmu production tak boleh jawab. Ilmu automobil tak boleh jawab. Ilmu childhood education tak boleh jawab. Ilmu botany tak boleh jawab. Ilmu zoologi tak boleh jawab. Ilmu fizik tak boleh jawab. Yang boleh jawab ilmu akidah, namanya tauhid. Profesor mesti tahu tauhid. Assistant professor mesti tahu tauhid. Senior lecturer mesti tahu tauhid. Sebab senior lecturer akan mati, profesor akan mati, profesor UPSI akan mati. Tak boleh bawa. Kita tak boleh junjung ilmu education kita, PhD dalam education daripada Princeton, daripada Amerika Syarikat. Tak boleh junjung itu. Ilmu tu tak boleh jawab soalan muka nakir. Itu saudara. Soalan yang kedua, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Siapa nabi kamu? Ilmu urban science saya tak boleh jawab. Scroll PhD saya tak boleh tunjuk pada muka nakir. Tak boleh. Yang boleh jawab tuan-tuan dan puan masih lagi ilmu tauhid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa orang yang pernah ikut tuan-tuan? Khusus satu hari daripada pukul 8.30 sampai pukul 5.30 petang. Nama khususnya Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita tak kenal Nabi ni, tak kenal Nabi. Macam mana Nabi nak kenal kita nanti tuan-tuan di padang mahsyar? Macam mana Nabi nak kenal kita? Apa tandanya kita umat Muhammad? Pergi masjid tidak, sembahyang tak jaga, dengan mak derhaka, dengan ayah derhaka, dengan Allah derhaka, dengan jiran jadi musuh. Macam mana nak kenal dia umat Muhammad? Soalan yang ketiga, marabuka wa manibiyuka wa madinuka. Apa agama kamu? Apa agama kamu? Nak tanya pada menantu kita yang tak datang masjid ini, menantu kita yang tak jaga semayang ni. Tuan-tuan, yang terbaru minggu lepas, saya dengar salah seorang daripada pensyarah yang selebriti ni tuan-tuan. Saya dah dengar lama dah ni. Dia kata dalam kajian-kajian rambang yang mereka buat, penceramah-penceramah ni buat, 90% orang Melayu di Malaysia, orang Islam, tidak jaga solat. 90% tak jaga solat. 90% tak jaga solat. Senang aja, tu pergi rumah orang lain, rumah kita. Tu pergi keluarga lain, keluarga kita. Keluarga kita jaga salat. Anak dara kita jaga salat. Anak teruna kita jaga salat.
Menantu kita jaga salat. Kita sebagai ibu dan ayah jaga salat. Saudara yang bertislam, minta maaf lah tuan-tuan ni. Kuat sangat ke saya cakap ni tuan? Boleh ke? Boleh. Tak terbanyak pekerjaan orang Kelompang ni macam mana ke? Dia bukan senang nak bagi kelas subuh ni. Tadi Tuan Imam dah bagi tahu, doktor, kita sediakan minum ni. Minum ni datang 7 suku. Buatlah sampai 7 suku. Sekarang pukul apa dah? 7:30. 7:30 dah? Dah sampai dah minum? Dah? Macam mana? Teruskan. Minum dah sampai ke belum? Dah? Oh, dah, apa nak teruskan pula? Sikit lagi, boleh sikit lagi ke tuan? Perempuan, boleh sikit lagi? Sikit lagi puan. Tak habis saya punya apa tadi. Boleh? Nampak dia punya angguk perempuan. Sampai nak kena lutut dah mengangguk. Okey. Bila kita mati, soalannya tadi, apa yang kita nak tinggalkan? Saudara-saudara, kita nak tinggalkan 2 perkara yang bermakna. Tinggalkan harta. Saudara, saya nak bagi tahu ya. Saya dah baca banyak sangat tulisan daripada ulama-ulama kontemporari. Dia kata jangan selalu fikirkan tentang apa yang nak tinggalkan kepada anak dari segi harta. Dia kata jangan. Kalau ada, dia kata belanja sekarang ni, belanjalah, belanja. Kalau tak pergi Mekah, pergi Mekah. Kalau tak ada umrah, buat umrah. Kalau tak pernah tengok Turki, pergilah tengok Turki. Dia kata begitu. Kalau tak pernah makan sedap, makanlah sedap-sedap. Kalau tak pernah tidur hotel 3 bintang, pergilah tidur hotel 3 bintang. Dia kata begitu. Jangan tinggal pada anak-anak. Sebab takut harta yang tinggalkan tak bantu kita di alam barzah. Maksudnya apa? Takut anak-anak joli. Takut harta itu menyebabkan anak-anak kita bergaduh di antara mereka, tak berteguran sampai akhir hayat, berkerat kotan, berpatah arang kerana harta yang ditinggalkan. Serius ni tuan-tuan, serius. Tuan-tuan ni dengar tak ada orang meninggalkan harta 2 bilion? 2 bilion. Maknya su anak, menantu su mak dia, anak su menantu dia, menantu su anak. Ada tuan-tuan dengar tak? Berapa bilion? 2 bilion tuan-tuan, 2 bilion. Dah berapa tahun tuan-tuan? 7 tahun dah. 7 years it's not been settled as yet. I'm not referring to anybody tuan-tuan, but this is all portrayed in the newspaper, all portrayed in the social media. 2 bilion. Tuan-tuan bayangkan, mak dia su menantu dia, menantu dia su mak dia, anak-anak dia su mak dia, anak su mak dia. Imagine what is currently going to happen to him in the alam barzah. Jangan. Nasihat daripada orang-orang alim ni, jangan. Tapi apa yang kita nak tinggalkan nanti? Apa yang tinggalkan kepada anak-anak kita? Nanti saya beritahu. Yang kedua tuan-tuan dan puan ni, yang saya kata ada 2 perkara yang mesti ditinggalkan. Harta jangan, pangkat jangan, kedudukan jangan. Jangan bagi pada anak-anak kita. Terutama anak yang tak jaga agama. Terutama anak yang tak datang masjid. Anak yang tak jaga solat, habis. Anak yang tak jaga solat tuan-tuan dan puan, dia menangis tuan-tuan, mati ni dalam seminggu dia menangis. Hari yang pertama dia menangis, hari yang kedua dia menangis. Bila orang tua kita panggil tuan-tuan, dah di kapal dia kata nak ditanamkan, dibuka sikit mata dia. Mari tengok mak, mari tengok mak pada malam. Mari saudara terdekat, mari tengok mak. Menangislah cium mak, menangis dia cium mak. Saya tak buat benda dia tuan. Pasal apa? Kenapa dah mati baru nak cium? Kenapa mak masih segar bukan? Kenapa tak cium? Kenapa tak buat? Dah mati tu tuan, meleleh air liur, meleleh air mata ni dekat mak tu. Cium mak tu. Mak dah jadi jenazah. Mak doesn't know anything tuan-tuan. Mak is soulless. Mak is lifeless. Macam mana? Saya tak buat benda tu. Mak saya dah meninggal, ada panggil. Datuk. Ni tengok mak. Tak ada. Saya dah puas cium mak saya masa dia hidup.
Masa roma-romanya tahu yang cium tu anak dia. Hidung saya kena dengan pipi dia, dia tahu itu hidung anak dia. Hidung saya kena dengan dahi dia, dia tahu itu hidung anak dia. Dia melahirkan saya, dia tahu. Kenapa dah mati baru saya nak cium dia? Jangan. Itu adat orang Melayu tu. Tak ada dalam Islam kita tu. Okey. Yang nak ditinggalkan tuan-tuan, semuanya harta jangan wariskan kepada anak-anak yang bukan merupakan anak yang soleh, anak yang solehah. Akan menjadi ancaman kepada kita di alam barzah, akan menjadi kesusahan kita di alam barzah, akan menambah penderitaan kita di alam barzah. Kita meninggalkan anak-anak yang tidak saleh, yang tidak salehah. Ditinggalkan harta, motoka besar ditinggalkan, ladang besar ditinggalkan, rumah sewa yang banyak ditinggalkan. Habis, tuan, habis. Mereka bergaduh adik-beradik, mereka joli tekan kemari. Mereka lupa mak bapak. Hari pertama menangis, hari kedua menangis. Dah seminggu dah kurang menangis. Sebulan tuan-tuan, rumah kita berpesta dengan televisyen, berpesta dengan lagu-lagu di rumah kita, berpesta anak-anak kita semua, lupa mak dan ayah. Tuan-tuan tengoklah, lupa mak dan ayah. Ada setengah anak kita tuan-tuan hantar ke kubur, tengok mak mati kat kubur tuan-tuan, kuburkan, tak sembahyang juga. Balik asar tak sembahyang juga tuan-tuan. Lepas balik kubur asar, kubur selepas zuhur, balik subuh asar, balik rumah, tak sembahyang juga. Apa lagi peringatan Allah? Apa lagi peringatan Allah nak bagi? Amai tuan-tuan ni. Ada satu ustaz selebriti cerita kat saya. Ustaz selebriti tuan-tuan, terkenal dalam TV. Biasanya dia dipanggil untuk mengimamkan solat jenazah. Perempuan ni yang afdal mengimamkan salat jenazah. Kalau ibu, kalau isteri, suami ni afdal. Kalau mak dan ayah, yang afdal mengimamkannya ialah anaknya sendiri. Itu afdal, bukan imam ini. Bukan Imam Jazuli ni, bukan. Anak dia. Saya nak tanya perempuan, anak yang mana boleh datang ke depan mengimamkan solat jenazah? Balik ni tuan-tuan, cuba tanya anak kita. Tanya anak kita tuan-tuan. Anak kita nama Yem. Selepas takbir yang ketiga, apa bacaannya untuk salat jenazah? Tanya anak kita. Saya yakin dia tak boleh jawab. Sebab sampai umur 37 tahun dia tak pernah sembahyang jenazah. Hari Jumaat ada jenazah di Masjid Kelompang itu, ada jenazah kat sini. Masjid Taqwa ada jenazah. Announcement dibuat. Tuan-tuan dan puan-puan semuanya, selepas Jumaat nanti ada satu jenazah seorang wanita berumur 67 tahun meninggal dan kita akan semayangkan. Seorang wanita meninggal, alhamdulillah. Wanita ini kebetulannya tinggal di kawasan kita dan suaminya adalah merupakan ahli jemaah kita. Jangan lupa selepas kita semayang ba'diyah nanti kita akan semayang jenazah. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada penuh ni, suku pun tak ada yang tinggal, semuanya balik tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah. Yang balik tu termasuklah anak kita yang tak pernah sembahyang jenazah. Balik tuan-tuan. Mana nak cari pahala tuan-tuan bila nak tunggu sembahyang jenazah? Bukan senang nak cari sembahyang jenazah, bukan senang nak cari masjid ada orang mati, bukan senang. Allah bagikan kita tuan, lapangan itu Allah bagi, tempat itu Allah bagi, opportunity Allah bagi, tapi kita we evade the opportunity. Macam mana saudara? Akhirnya bila sampai mak ayah meninggal dunia, anak kita tak boleh. Ustaz tu cerita apa tuan-tuan? Dia kata, saya imamkan salat jenazah. Ada satu datuk, dia kata, saya mengimamkan. Sebelum saya mengimamkan, saya pandang makmum. Saya tanya, wakil daripada keluarga saya tanya, jenazah ni, datuk ni, berumur 72 tahun, meninggal. Ada meninggalkan anak lelaki tak? Ada. 3 orang. Mana dia? Ada tak ada saf ni? Tak ada. Ada saf kedua? Tak ada. Tak ada anak, seorang pun tak ada. Apa kata ustaz ni? Kita tangguh 5 minit, cari anak dia, ambil uduk, datang, kalau boleh anak dia bagi peluang untuk duduk di saf pertama. Cari-cari tu dah duduklah, dia buat pokok, isap rokok tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Isap rokok, buat pokok, isap rokok. Orang sedang sembahyang jenazah untuk bapak dia. Pakai jeans, pakai t-shirt. Tuan-tuan kena imagine, adab pun tak ada. Bapak mati tuan-tuan, anak kita pakai jeans, pakai t-shirt, isap rokok, duduk bawah pokok bampelam, isap rokok. Itulah anak kita.
Can you imagine? That is the kind of a person, of your children, of my children. Macam mana ni kita ni? Tak sedar lagi ke kita ni? Akhirnya tuan-tuan, anak tu pun datang. Tiga-tiga datang. Dengan jinnya, dengan tak sempurna lah, tak ada macam lah. Ayah dah meninggal, nak raikan ayah meninggal, kok nak pakai kurta ke, pakai apa ke, yang sesuai lah. Tak ada. Ada satu saya ikut di belakang tuan-tuan, bagus ini. Anak ni tuan-tuan ni betul-betul pakai t-shirt, pakai jeans, mengimarkan. Saya di belakang. Bila dia pakai t-shirt tuan-tuan, bila dia rukuk, tuan-tuan akan tengok ya, dia pakai t-shirt, rukuk, jadi nampak tuan-tuan antara seluar dengan hujung dia punya t-shirt tu lompang, nampak dia punya apa, aurat dia. Masya Allah, macam mana tuan-tuan, macam mana? Macam mana solat dia jadi imam? Ini dia, ini anak kita, inilah rupa anak kita. Sanggup dia jadi imam, fine, that's good. Tapi akhlak menjadi imam, tata tertib menjadi imam, adab menjadi imam, rukun menjadi imam. Dia jahil, dia jahil. Inilah yang berlaku pada diri kita besok. Inilah berlaku pada kita. Baik. Yang ditinggalkan mayat ni tuan-tuan, kita harapkan ada dua perkara. Pertama tadi tuan-tuan dan puan, ialah tuan-tuan mesti meninggalkan anak yang soleh. Puan-puan mesti meninggalkan anak yang soleh. Tidak lewat lagi tuan-tuan, kita masih hidup lagi. Didik anak. Paksa dia tuan-tuan, paksa dia. Paksa anak ke surau, paksa anak ke masjid, paksa anak baca Quran, paksa anak duduk majlis ilmu. Atas kuasa-kuasa perlu yang tuan-tuan ada tuan-tuan, you got to enforce. You got to force them. Come to the mosque. Force them. Ada compulsion. Use some element of compulsion. Ustaz, dah 10 minit lagi, 2 minit, berapa minit? 5 minit. So saudara, yang kedua yang nak ditinggalkan, apa yang kita nak tinggalkan? Yang kedua yang kita nak tinggalkan ialah isteri-isteri yang soleh, khusus kepada suami. Iza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila dakhul jannah min ayyi abwabil jannati syai'. Kita kena tinggalkan isteri yang jaga solat. Kita tinggalkan isteri yang jaga puasa. Kita tinggalkan isteri yang taat kepada suami. Kita kena tinggalkan isteri yang jaga kehormatan maruahnya. Isteri ini bila mati nanti dibawa oleh malaikat, bertemu kepada malaikat, dibawa kepada pintu-pintu syurga. Malaikat bagi tahu isteri ini tuan, isteri yang ni, yang jaga sembahyang, yang jaga puasa, yang taat kepada suami. Yang ketiga tuan, yang jaga maruah dia. Malaikat akan bawa dia ke pintu-pintu syurga. Malaikat tanya dia, engkau pilihlah pintu syurga mana yang kau nak masuk. Wahai muslimat, wahai wanita, engkau pilih pintu mana yang kau fikir yang kau nak masuk. Silakan pilih. Itu dia kata. Qila dakhulil jannah min ayyi abwabin jannati syai'. Pilihlah, dikatakan kepadanya, dipersilakan kamu masuk dari pintu mana pun yang kamu inginkan untuk masuk ke syurga itu. Allah tuan-tuan, inilah jadi isteri yang kita nak tinggalkan. Saya nak tanya soalan, do we have such wives? Do we have in our home such wives? Adakah kita mempunyai isteri yang macam ini, yang nak ditinggalkan ini? Anak yang nak tinggalkan, dah ada kualiti anak yang nak tinggalkan tuan-tuan puan. Anak yang saleh, anak yang mendoakan. Sekarang nak tinggalkan isteri yang macam mana nak tinggalkan? Yang jaga salat, yang jaga puasa, yang taat suami, yang jaga kehormatannya. Dia boleh pilih mana-mana pintu syurga dia nak masuk. Soalan saya, do we have such wives? Inilah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan insya-Allah ya. Akhirnya tuan-tuan dan puan ya, saya nak ulang balik. Kuliah saya pagi ini
menyentuh 3 perkara besar. Pertama, saya menyebutkan tentang bagaimana kita meraihkan pagi sebagai seorang Muslim. Dengan azan, datang ke masjid, buat sembahyang sunat subuh 2 rakaat, sembahyang subuh bersama dengan imam, angkat tangan berdoa bersama dengan imam, baca Quran pagi ini, dan balik ke rumah untuk menjalankan kerja-kerja yang patut dijalankan. Itu Muslim. Kalau kita di luar daripada cara ini, maknanya kita bukan Muslim, bukan hidup sebagai seorang Muslim. Nombor 2, saya sebutkan tadi, saudara-saudara, saya mengatakan tentang risau saya pada anak-anak muda kita. Kat sini seorang pun tak ada, ustaz nak buat ubat lah, nak buat ubat. Nak buat ubat seorang umur 13 sampai 20 tahun. Tak ada seorang pun tak ada, ustaz. Seorang, sampai perhatikan, seorang pun tak ada. Tidakkah itu menimbulkan satu duka nestapa, saudara? Tidakkah itu merupakan satu tragedi awal dalam hidup kita? Nombor 3, saya sebut nombor 3, tuan-tuan dan puan, ialah satu penyesalan. Saya baca ayat daripada surah Alif Lam Mim Sajadah, ayat yang ke-12, menggambarkan penyesalan kita berada di alam mahsyar nanti. Dan saudara akan merasakan, saya akan merasakan penyesalan itu. Nombor 4, saya sebut, tuan-tuan, apa yang nak ditinggalkan bila kita mati. Tuan-tuan akan mati. Saya mungkin mati minggu ini, umur 76 tahun, tuan-tuan ya. Tuan Imam jauh lebih muda daripada saya. Tuan Imam pun akan mati. Saya 76 tahun, Tuan Imam saya rasa dalam 40 tahun je. Ada 40 tahun? 30? Berapa? 54. 22 tahun saya lebih tua daripada ustaz. Tapi ikut firasat saya rasa ustaz mati dulu pada saya. Jadi bila kita mati, tinggalkan 2 perkara. Jangan tinggalkan harta. Sikit aja. Dengan kata sikit aja. Tinggalkan 2 perkara, anak yang soleh dan isteri yang soleh bagi yang laki-laki. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, kita harap. Okey, saya nak bagi lagi 2 minit tuan-tuan dan puan ya. Pertama, nanti dapatkan kat luar, kat mana tak tahu, sahabat saya ada meja kat luar. Ini tuan-tuan ya, ini brosur namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tanah 7 ekar yang diwakaf oleh pewakaf, 2 orang profesional, lakinya konsultan, isterinya senior lawyer, umur 50-an, senior lawyer. Both of them wakafkan tanah 7 ekar di tepi jalan. Siapa yang orang Kelantan kat sini, daripada Kuala Lumpur pergi Kelantan, nak ikut Gua Musang, mesti lalu tanah ni tepi jalan. Di mana tanah ni? Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Bentong, Pahang dan Mahmud. Bentong. Tanah 7 ekar. Wakaf. Bila diwakaf, nama pemilik asalnya sudah tidak ada dalam geran. Nama dalam geran sekarang ialah Majlis Agama Islam Pahang sebagai pemegang amanah kepada wakaf. Majlis Agama Islam Pahang melantik yayasan saya, namanya Yayasan Husnul Khatimah, untuk menjadi mutawali. Namanya mutawali ini orang yang akan membangun, yang akan mengisi program-program. Bila dah siap nanti saya isi program dekat sini. Apa program dekat sini? Ada 3. 1, Pusat Pengajian Warga Emas. Saudara, kalau saudara membayangkan dalam hidup ini, setelah pencen umur 60, ramai dah pencen umur 60, tapi masa mudanya banyak tinggal solat, masa mudanya agama pun tak berapa, masa muda kanak-kanak, amak dan ayah pun tak banyak beri perhatian tentang agama. Akhirnya bila dah pencen umur 55-60 tahun, timbul kesedaran yang mendalam, keinsafan. Aku kurang agama, aku sembahyang pun kurang, Fatihah pun tak pernah aku semak bacaan Fatihah, orang tak pernah dengar baca Fatihah aku. Maka kita datang ke tempat ini, tuan-tuan, solid 24 jam ini memperbaiki diri kita untuk bertemu dengan Allah. Jadi duduk di sini setahun boleh, 5 tahun boleh, 10 tahun boleh, mati di sini pun boleh, tuan-tuan. Ini namanya Pusat Pengajian Warga Emas. Nombor 2, itu pengajian. Nombor 2, Pusat Penjagaan Warga Tua. Penjagaan. Tadi pengajian, ini penjagaan. Kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan isteri dah mati, atau suami dah mati, atau dua-dua dah mati, atau dua-dua hidup, masih hidup lagi, tuan-tuan rasa duduk dengan anak tak selesa, duduk dengan menantu tak selesa, duduk dengan cucu tak selesa.
Anak kita okey duduk dengan dia, tapi menantu pagi-pagi dah masam muka dengan kita. Tuan-tuan perempuan hari-hari akan pergi ke hujung sana, cari hujung curtain tu, sapu air mata tuan-tuan, pasal perbuatan menantu kita tu. Jangan duduk dengan dia tuan-tuan, jangan duduk dengan dia. Tuan-tuan akan pagi menangis, petang menangis, malam menangis. Makin tua makin anak kita alienate kita. Makin tua makin anak kita tak bercakap dengan kita. Makin tua makin anak kita tak tegur kita. Akhirnya makin tua anak kita menganggap liability, bukan asset kepada dia. Tuan-tuan, jangan duduk dengan dia. Datang kemari tuan-tuan. Ini nama pusat penjagaan. Nombor 3, kursus jangka pendek. Seminggu ada 5 jenis kursus. Seminggu. Kursusnya berterusan antara satu dengan lain. Boleh datang bila-bila lapang. Modul yang pertama, seminggu, 1 minggu aja, habis balik. Duduk di sana tuan-tuan macam hotel 3.5 bintang, 3,5 bintang. Hotel ni, macam hotel, duduk sana tuan-tuan. Seluruh kelengkapan, seluruh keselesaan. Okay, minggu yang pertama tuan-tuan, minggu yang pertama datang minggu yang pertama. Nama programnya Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 1. Bila lapang datang. Modul yang kedua, Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 2. Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 3. Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 4. Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 5. Saya nak tanya tuan-tuan puan, pernah tak tuan-tuan ikut kursus macam ni? Nak jadi polis ada kursus, nak ada cikgu ada kursus, nak jadi profesor ada cikgu kursus, nak jadi doktor ada kursus, nak jadi nurse ada kursus. Semua ada kursus. Tapi nak mati bertemu dengan Allah, apa kursus? Tuan-tuan bagi tahu saya, apa kursusnya nak mati? Nak berada di alam akhirat. Waktu alam akhirat ni tuan-tuan, minit tak ada, jam tak ada, hari tak ada, minggu tak ada, bulan tak ada, tahun tak ada, kurun pun tak ada. Semuanya tuan-tuan tak ada. Semuanya tuan-tuan berada dalam keadaan infinity. Semuanya infinity, tak ada. Sudahkah kita bersedia? Inilah tempatnya tuan-tuan, satu-satu dalam dunia. Saya boleh claim this is the first one in the world yang mengajar manusia untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Duduk di sana pagi-pagi, semuanya bangun pukul 4.45 pagi. Semuanya mesti tahajud. Sebulan 30 kali tahajud, setahun 365 kali tahajud, 10 tahun 3,650 kali tahajud. Kalau duduk rumah tak boleh buat. Tak boleh buat. Saudara-saudara, inilah tempatnya. Jadi insya-Allah sekarang ni sedang buat kerja-kerja tanah tuan-tuan dan insya-Allah dalam 2 tahun setengah fasa pertama akan siap. Fasa pertama 13 juta ringgit, ada masjid. Masjidnya 3.8 juta. 4.45 pagi semuanya bangun, semua 350 orang, nanti 350 semuanya bangun. Tahajud di masjid, tahajud di masjid. Sembahyang tahajud 2 rakaat, sembahyang taubat 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat, sembahyang witir 1 rakaat. Semuanya kena buat. Habis pagi-pagi tahajud, ada kuliah. Orang tua ni kuliah ringkas 20 minit, 20 minit, 20 minit, 20 minit. Lepas subuh ada kuliah, lepas zuhur ada kuliah, lepas asar ada kuliah, lepas maghrib ada kuliah. Kat sana nanti ada 2 gymnasium, ada 2 gym. Satu laki-laki, satu perempuan. Ada tempat penternakan, ada tempat pencut tanam untuk beriadah dan sebagainya. Ada jogging track dia tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Ini satu tempat ni tuan-tuan. Besok tuan-tuan berada di sini. Satu bulan kita benarkan balik ke rumah 2 hari. Kebanyakan yang tak mau balik tuan-tuan. Punya seronoknya duduk di situ. Seronok dengan teman-teman, seronok dengan sahabat-sahabat, seronok dengan masjid, seronok dengan ilmu, seronok dengan ustaz, seronok dengan cara hidup yang mereka dipacu oleh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dapat ni. Nak derma saya alu-alukan. Sangat kita ada tabung derma kat belakang tu. Kita alu-alukan. Tuan-tuan derma, tuan-tuan kita punya apa ni? Kita ada tuan-tuan boleh derma tak? Insya-Allah kita ada QR code kat sini tuan-tuan. Tuan-tuan dermalah. Kalau tak mau derma pun tak apa, tak ada masalah. Tak ada derma, tapi hanya mendoakan. Kalau tuan-tuan tak derma, tolong doakan supaya projek ini satu-satunya dalam dunia ini akan berjaya insya-Allah. Okey, nombor 2. Saya tulis 40 buku, Ustaz tahu kot. Saya dah tulis 40 buku. Ini buku yang terakhir, 3 buku. Agaknya buku inilah yang mengiringi saya ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah tulis 40 buku. Ini 3 buku yang terakhir. Buku ini tajuk dia Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Suami kena baca, isteri kena baca, anak perempuan kena baca, anak lelaki kena baca. Saudara, perempuan baca buku ni dalam masa 1 bulan perempuan hayati buku ni, manusia baru akan muncul dalam rumah kita. Isteri dengan adab baru akan muncul, isteri dengan akhlak baru akan muncul, isteri dengan amalan baru akan muncul, isteri dengan tahajud baru akan muncul, isteri dengan pemikiran baru akan muncul. Bila dia baca. Sebab
dia nak jadi bidadari syurga, itu rendah. Dia nak jadi ahli syurga, itu rendah. Tapi isteri kita nak jadi ketua bidadari syurga. Ini buku ni tuan-tuan baca buku ni. Di hujung ni tuan-tuan macam ada questionnaire. Ada ya namanya, ada 30 ya atau 24 ya. Ya, aku nak jadi isteri salihah. Ya, aku nak mengamalkan Islam. Ya, aku nak taat kepada suami. Ini buku nombor 2 yang saya kuliahkan malam tadi di Masjid Al-Abidin di Ulu Bernam. Tajuk buku ni Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya tulis buku ni tuan-tuan. Selama ni tuan-tuan kita mengaminkan Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Kita amin, amin, amin. Dah 35 tahun kita mengaminkan. Tapi apa jadi kepada diri? Apa jadi kepada amal? Apa jadi kepada salat? Apa jadi kepada masjid? Apa jadi kepada isteri? Apa jadi kepada anak? Tak ada tindakan tuan-tuan. Buku ni saya tulis supaya kita mengambil tindakan. Ada plan tindakan untuk mati dalam husnul khatimah. Mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Should you be reading this book, you have got clear minds, clear insights. Apa yang nak dibuat untuk mati bertemu dengan Allah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buku yang ketiga, ini untuk anak-anak. Saya tulis sebahagian daripada buku ni dengan air mata tuan-tuan dan puan. Ada satu subtopik tajuknya anak durhaka. Saya harap tuan-tuan lepas Isyak sebelum tidur, tuan-tuan baca bab anak derhaka satu malam satu muka surat. Satu malam satu muka surat. Satu muka surat tu it takes only 3 minutes. 3 minit. Baca lepas tu tidur. Baca lepas tu tidur. Anak-anak, mak dan bapa kena baca. Satu malam satu muka surat. InsyaAllah tuan-tuan. Habis buku ni, anak kita corak baru, anak kita fikir baru, anak kita tuan-tuan niatnya baru, azamnya baru, jenisnya baru, selesanya baru. Anak kita insyaAllah jadi anak yang salih. Nama buku ni Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Anak inilah yang akan mentalkinkan kita. Anak inilah yang meletakkan jenazah kita ke liang lahat. Anak inilah yang akan mentalkin, mendoakan kita. Anak inilah yang tiap-tiap kali selepas sembahyang menghamburkan air mata, mendoakan ibu dan ayah supaya damai di alam barzah. Anak inilah tuan-tuan, ini anak ini. Jadi tuan-tuan dapatkan buku ini, insyaAllah. Bolehlah QR code pun boleh dan sebagainya. Satu lagi tuan-tuan insyaAllah ya. Saya harap ya, tuan-tuan kita ni saya punya kad. Ini kad saya. Tuan-tuan ya, saya harap tuan-tuan boleh tuan-tuan perduakan kad ini. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan ambil gambar kad ini tuan-tuan nampak ya. InsyaAllah tuan-tuan sebarkan kad ini sebanyak-banyak dalam tuan-tuan telefon tu ada konteks. Sebarkan kepada semua konteks kita supaya mereka dapat mengikuti satu program. Yang ini program saya ada 2. Satu yang ini face to face. Ini namanya face to face 45 tahun dah. Saya bersyarah ni 45 tahun. 4 tahun yang lepas saya bersyarah secara online. Namanya Islam Online oleh Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Saya ada Facebook, saya ada Twitter, saya ada Instagram, saya ada Telegram, saya ada YouTube. Tuan-tuan, minta anak tuan-tuan sebarkan. Tuan-tuan sebarkan, tuan-tuan minta anak kita sebarkan. Dan melihat program-program saya tuan-tuan secara hari-hari ada new posting, new upload hari-hari. Ada ceramah baru, ada kuliah baru hari-hari tuan-tuan. Free tuan-tuan, tak bayar 1 sen pun. Free, tak bayar 1 sen pun tuan-tuan. Pujuklah anak, pujuk menantu, pujuk abang, pujuk adik, pujuk teman-teman. Ikuti program ini. Jadi tuan-tuan nampak insya-Allah ya. Sebab screenshot. Tuan-tuan screenshot. Sebar sebanyak-banyak. Ambil tuan-tuan ambil. Tuan-tuan ambil nanti minta. Tuan-tuan mintakan ni tuan-tuan ya pada teman-teman, tapi senang aja screenshot untuk disebarkan insya-Allah. Cukup sekali itu tuan-tuan dan puan ya. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Imam, khusus kepada yang berbahagia Tuan Nazir, Tuan Timalan Nazir, Tuan Setiausaha, tuan-tuan, perempuan khususnya perempuan yang dapat hadir pada pagi ini. Minta maaf tuan-tuan dan puan yang agaknya kemungkinan apa yang saya sampaikan ini tak sedap didengar, agaknya tuan-tuan berasa tak sedap ya. Tapi inilah sebenarnya. Besyarahnya ada 2 perkara Nabi ajar kita. Basyira wa nazira. Basyir, beri khabar gembira. Nazir, beri ancaman-ancaman Allah kepada mereka. Dua-dua sekali tuan-tuan dan puan. Jadi saya cuba beli dua-dua sekali. Basyira wa nazira. Mudah-mudahan ada baiknya tuan-tuan ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon ampun dan maaf. Saya dan isteri bersama-sama tuan-tuan hadir di sini. Lepas ini tuan-tuan dan puan kita ada program. Saya ni tuan-tuan dan puan ya.
boleh katakan setiap minggu. So far tak pernah gagal lagi. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad saya meninggalkan Kuala Lumpur. Baru saja balik tuan-tuan, baru 3-4 hari yang lepas daripada Kulim. Lepas Kulim lepas Kulim saya pergi Sungai Petani. Lepas Sungai Petani pergi Paribunta. Lepas Paribunta pergi bawah lagi tuan-tuan InsyaAllah. Okey. Apa yang saya buat? Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, maghrib. Siapa yang merancangkan? Saya tak pernah kontak macam-macam ini. Tak pernah. Budak saya tak pernah kontak. Seorang manusia namanya Muhammad Asmadi. Muhammad Asmadi inilah yang kontak. Dialah yang susun jadual saya. Muhammad Asmadi ni sepanjang hidup saya dengan dia, saya berjumpa sekali aja Ustaz. Dia duduk di Kuala Terengganu. Kalau jumpa kali yang kedua, saya tak kenal dia. Saya tak suruh dia buat. Saya tak bayar dia apa-apa pun, saya tak suruh. Tapi atas nama dakwah agama, dia buat. Hari-hari tiap bulan saya dapat 2. Satu ceramah 1 hari bulan sampai 15 hari bulan. Satu lagi 16 hari bulan sampai 30 hari bulan. Semuanya disusun oleh Muhammad Asmadi daripada Kuala Terengganu, yang saya pun tak kenal sangat dengan dia. Tuan-tuan puan, insyaAllah kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Ini adalah salah satu daripada yang disuntik, yang dijadualkan oleh Muhammad Asmadi. Sebenarnya jadualnya kuliah duha pukul 10. Pukul 10 kuliah duha di Madrasah apa Ustaz? Arifin tadi. Raudatul Arifin. Madrasah Raudatul Arifin pukul 10. Bawa anak, bawa adik, bawa kakak, bawa suami, bawa isteri. Kalau saya tengok anak muda ramai nanti, sebagian daripada syarat saya nak menusuk, saya nak menjentik hati anak-anak muda nanti, insyaAllah. Cukup sekali itu tuan-tuan Terima kasih sekali lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok Syekh. 42,000 Syekh. Weekend 42,000 yang tengok. Weekend Masa 8. Dahsyat 42,000. Dia charge pun